Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Puan Hajah selaku pengurus kepada Pusat Pengajian ZEK Al-Quran wal Qiraat, semua para pencinta ilmu, muslimin dan juga muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 27 Disember 2025 bersama dengan 6 hari bulan Rajab 1447, kita teruskan pengajian kita dalam daurah fiqh taharah dan as-salah. Fiqh taharah dan salah, dan ada permintaan nanti di ujung, insya-Allah kita juga akan masuk kepada perbincangan tentang fiqh puasa, walaupun ringkas, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, bila kita tadi dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang keindahan syariat Islam. Keindahan syariat Islam, di mana syariat Islam ini syariat Rabbaniyah. Dia panggil syariat Rabbaniyah, syariat yang datang dari Allah. Yang datang dari Allah kepada kita, yang dia hantar melalui Nabi SAW. Karena itu dia panggil syariat Islam ni syariat Rabbani, artinya yang datang dari Allah dan kita kena buat untuk Allah. Ingat dua, Rabbani, al-masdar wal fi'l. Maknanya sumber dia dari Allah. Sumber dia dari Allah melalui Rasulullah SAW, dan kita juga yang melakukannya, yang beramal ni, kita juga kena buat untuk Allah. Dia panggil dari Allah untuk Allah. Dari Allah untuk Allah, barulah sempurna perjalanan kita. Jadi oleh kerana syariat kita ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala perkara yang berkait dengan ibadat, mesti kita kena ikhlaskan niat semata-mata kerana Allah. Tak kiralah sama ada kita sebut lillahi ta'ala ke tak sebut ke, yang penting amalan itu, hati kita tu mesti niat kita kepada Allah Azza wa Jalla, barulah dia sempurna, baru dia jadi. Maka kita mengatakan Alhamdulillah. Para pelajar sekalian, semua perkara innamal a'malu bin niat. Segala amalan kita tu bermula dengan niat, mengikut niat. Karena itu dalam, ini saya ulang kaji yang lepas. Karena itu dalam perbuatan kita ni ada tiga perkara. Yang pertama yang rukun, yang wajib, yang fardu. Ini mesti kita kena buat, kalau tak buat berdosa. Ingat. Yang pertama fardu, ataupun disebut dengan nama rukun. Yang rukun ni kalau tak buat berdosa. Yang kedua sunat. Yang sunat, biasalah kita belajar daripada asatizah kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita tak. Yang sunat kalau buat dapat pahala, kalau tak buat dapat apa Haji Tamzin? Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat Berdosa tak? ya. Berdosa. Tak, yang sunat, yang sunat. Buat apa-apa kalau tak buat tak buat apa-apa, kalau buat Allah suka. Dicintai Allah. Jadi biasa kita dengar, betul jawapan tu tak salah. Kalau yang sunat, ingatnya, yang sunat, tulislah nanti. Catat, nanti kita tanya. Ana buat pertanyaan-pertanyaan supaya kita fokus kepada perbincangan. Perkara yang sunat, kita buat dapat pahala. Kalau tak buat, tak ada apa-apa, maknanya tak berdosa. Sebab dia sunat. Bila sunat, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tetapi dari sudut, itu dari sudut fiqh, memang begitu, tak ada definisi dia. Tapi satu definisi yang menarik, kita panggil definisi dari sudut ruhaniyah, motivasi. Kita kata yang sunat buat boleh pahala, tak buat rugi pahala. Barulah kita rasa, oh, aku ni solat sunat, kalau buat boleh pahala, kalau tak buat rugi. Kita terasa macam satu, orang panggil satu
sentaplah kepada kita kan. Tak buat, rugi. Kena buatlah. Jadi kalau buat, boleh pahala. Tak buat, rugi. Rugi pahala. Boleh. Yang ustaz kata tak ada apa-apa, betul. Saya tak kata tadi kita tak kata salah itu. Itu betul. Cuma yang kita naknya dari sudut motivasi kejiwaan. Supaya kita terasa, jangan tak buat. Rugi pahala kalau tak buat. Jadi dengan ada kata-kata ini, kita akan terasa bila setiap amalan sunat yang lalu, contohnya solat sunat lah, qabliyah, ba'diyah, waktu duha, waktu witir, kita akan terasa, Masya Allah, aku ni kalau tak buat rugi. Peluang Allah Ta'ala beri ni, waktu kita sihat, waktu kita ada kelapangan, contohnya macam hari cuti, macam begini kan, hari minggu. Hari lain kita bekerja, mungkin pergi kerja jam 5 dah keluar rumah, mungkin jam 6 tak sempat. Tapi hari ni hari minggu, hari cuti, kenapa aku tak solat sunat duha pula? Biar terasa. Biar kita terasa dalam jiwa kita seperti itu. Ini yang kita nak, terasa dalam jiwa kita seperti satu kerugian, satu sampai rasa kecewa kalau terlepas solat sunat. Yang biasa kita buat kerana Allah Azza wa Jalla itu yang terbaik. Yang ketiga dia panggil perkara yang harus. Perkara yang harus, ni kalau kita buat tak ada, boleh buatlah, tak ada masalah, harus, tak berdosa. Kalau tak buat pun tak ada masalah juga, tak berdosa. Tetapi ada satu kaedah meraih pahala sepanjang masa. Tanda ni pelajar. Kaedah ni besar, dia panggil meraih pahala sepanjang masa. Apa kaedah? Kaedah dia yang harus akan menjadi ibadah, berpahala, berganjaran apabila kita niat, kita buat tu kita niat untuk agama. Contoh yang paling senang sekarang ni makan. Makan ni kita orang Islam pun makan, orang bukan Islam pun makan, kambing pun makan, lembu pun makan. Betul tak? Semua makan. Tapi kalau kita niat kita makan, orang tanya, kenapa kau makan? Kenapa hajah zaitun tu makan? Saya tak tahu pula zaitun tengah makan tak boleh, tapi ini ada ayat contoh. Kenapa hajah makan? Sebab maaf. Sebab saya makan sebab nak menguatkan tubuh, nak sihatkan tubuh untuk beribadat. Untuk pergi bekerja mencari rezeki yang halal. Untuk bantu orang yang susah. Kita makan pun boleh pahala. Jadi sekarang ni semua kerja kita duduk di bawah satu kaedah yang diberi oleh Allah kepada hamba dia. Kaedah tanda surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia ni kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Maka pada ketika itu kita nak faham macam mana kita nak beribadat 24 jam. 24 jam ibadat ni macam mana lah Abu Anas weh. Panggil saya Abu Anas lah, senang dah. Abu Anas. Macam mana Abu Anas? Saya nak pergi kerja. Saya nak pergi tandas. Saya nak duduk dengan keluarga. Kita kata semua itu 24 jam. Kalau dia niat, betul niat dia, semuanya berpahala. Awak nak keluar rumah pergi kerja. Kenapa? Cari rezeki halal. Nak bantu, nak nafkah untuk keluarga. Nak bantu keluarga. Nak infak. Semua kita boleh pahala. Tapi saya duduk relax kat rumah. Nak pergi tandas. Nak pergi tandas pun boleh pahala. Kan nak pergi tandas ada bacaan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada bacaannya. Maknanya boleh pahala.
Apa lagi? Apa lagi yang awak nak yang kata tak ada pahala? Semua ada pahala. Jadi dengan ini apabila kita um, apabila ayat surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat 56. Jadi apabila kita niat, bila kita niat yang baik, maka dia berpahala. Apa saja. Nabi sebut dalam hadis, minta maaf saya sebut. Nabi sebut, saya sebut, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Suami isteri berhubungan itu pun sedekah, berpahala. Sahabat-sahabat terkejut, ya Rasulullah, kan suka-suka tu. Kan suka-suka tu, semua orang happy suka. Betul, Nabi SAW bagi tahu, kalau kau pergi letak benda tu di tempat yang haram, apa jadi? Neraka. Tapi kalau kita letak di tempat yang halal dengan niat nak dapat zuriat yang soleh, dapat niat keturunan yang baik, dapat nak menahan nafsu daripada terjebak dengan benda tak baik, semua berpahala. Alhamdulillah. Oh, itu konsep dalam Islam untuk kita semua hayati, insya-Allah. Baik. Habislah yang 3 ni saja yang ada. Wajib ataupun fardu, sunat, harus. Satu lagi, rukun dalam kaedah dalam undang-undang dipanggil harus, makruh. Perkara yang makruh, dia panggil lawan dia sunat. Tinggal dapat pahala. Tinggal dapat pahala. Sebab apa kau tak buat benda ni? Makruh, tak elok, tak salah. Jadi kalau kita buat tak berdosa, tapi kalau tinggal dapat pahala. Macam sunat, buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tapi dia makruh pun ada beberapa tingkatan. Yang pentingnya yang terakhir haram. Ini jelaslah. Yang haram, jadi daripada rukun 5 dalam Islam ni. Wajib ataupun fardu, sunat, harus, makruh, haram. Jadi yang 2 bawah tu, yang bawah sekali tu haram, itu wajib kita kena jauhi. Yang makruh pun elok kita tinggalkan. Sebab bila kita tinggal dengan niat yang baik, maka dia dapat pahala tinggal. Yang harus dapat pahala buat. Baik, ada siapa nak ulang balik dengan tulisan pun tak apa. Kita dah bincang undang-undang dalam Islam ni ada berapa perkara? Berapa perkara ada? 5. 5, Ustaz. 5, silakan. Saya ulang balik. Saya ulang, Ustaz. Yalah, ulang-ulang. Yang satu wajib ataupun fardu. Yang kedua sunat. Ketiga harus. Keempat makruh. Kelima haram. Ya, betul, tepat. Ada siapa nak cerita sikit tentang contoh-contoh? Silakan. Jadi kita santai, kita bincang-bincang ya. Afwan doktor. Saya Dalam saya jangan bikin contoh seperti pekerja lah, pergi kerja, niat pergi kerja, niat kita niat pergi kerja, niat untuk cari rezeki kena Allah. Walaupun dengan Alhamdulillah. Dia tak payahlah duduk kat tangga tu. Nanti isteri ditanya, anak ajak abang Haji Tamzi tu termenung kat tangga sedang berniat. No, tak payahlah. Kita niat waktu nak solat je saja. Dah nak beritahu Allah. Lama apa minit berniat, tengah duk insta niat ni. Tak sampai begitu. Dan jadi kita niat dengan hati kita ya. Aku ni nak pergi kerja kerana nak mencari rezeki halal. Jadi sesalah kita ulang kaji balik perbincangan kita yang lepas, iaitulah undang-undang Islam ni datang dari Allah, maka kita kena buat juga untuk Allah. Apa nama untuk Allah? Niat ikhlas. Niat ikhlas. Itu dia bagi untuk Allah. Maknanya kita kena niat ikhlas di dalam apa yang kita lakukan. Jadi Alhamdulillah. Para jemaah sekalian. Yang saya Ustaz. Ya, sepada. Jadi kita harus berniat bila kita mulakan amalan-amalan haruslah. Setiap kali kita buat amalan tu kita niat, Ustaz. Gitu. Maknanya perkara yang harus untuk nak dapat pahala. Kalau tak niat tak ada apa-apa, kosong je. Jadi setiap kali kita lakukan perbuatan yang harus tu, kita niatlah setiap kali, Ustaz. Yalah, mana secara umum lah. Mana bila kita bukanlah mesti tiap hari. Contohnya kita dah mula kita kerja dah. Jadi kita ni awal kan, aku kerja ni kerana apa? Kerana nak cari rezeki halal, nak cari. Jadi dengan itu dia otomatik lah, setiap kali kita kerja kita dapat pahala yang diniatkan itu. Alhamdulillah. Tadi saya gurau tadi
dengan Haji Tamzin, kata cakap jangan duk termenung kat tangga pula. Jadi orang tanya, kenapa mak tak pergi lagi tu? Sedang berniat. Taklah gitu kan. Jadi kita alhamdulillah. Jadi kita orang panggil simple je. Baik. Tamatlah yang siri lepas. Kalau ada soalan silakanlah. Cuma saya rasa kalau untuk menyenangkan kumpulan kita ni, saya nak bagi nota ke nak bagi apa. Kalau kita ada buat kumpulan tak apa, nanti Hajah buat grup senang. Ini nota untuk esok. Jadi boleh ulang kaji dulu sebelum datang tu dah tahu dah apa yang nak dibincangkan insya-Allah. Nota saya dah bagi dah ke Hajah. Baik. Untuk hari ini kita pergi kepada fiqh at-taharah lah. Fiqh taharah. Nampak kan skrin tu? Nampak doktor. Alhamdulillah. Nampak. Cuma kecil aja. Kecil ke? Tempat komputer saya ni penuh skrin kan ni. Yang kecilnya Okey, saya. Ustaz. Sekarang ni apa ni, PowerPoint ni kecil ke gambar kecil? Boleh doktor, boleh. Nampak dah? Okey. Nampak, alhamdulillah nampak. Alhamdulillah. Mungkin tengok dengan handphone kot. Kena buka dengan skrin kan dengan Saya pakai handphone kecil. abang Ustaz. handphone yang kecil lah. Jadi itulah. kena kalau boleh connect ke komputer ke laptop baru nampak ni. Baik, bila kita bincang tentang at-taharah. Taharah dengan mana bersuci. At-taharah dengan mana bersuci. Dia dalam dunia Islam ni ada dua suci. Dua suci dia panggil taharah hissi. Yang kedua dia panggil taharah ma'nawi. Kan? Nah, ini saya bacalah. Kitab kita dah bagi dah tu, kitab. Dah dapat dah kitab. Nama dia Fiqh Al-Manhaji. Dapat dah? Baik. Dalam Fiqh Manhaji ada definisi yang kita sebut ni. Kan? Fiqh Manhaji. Baik, bila kita sebut tentang at-taharah, dia taharah ni terbagi kepada dua bahagi. Bukan bahagi air lagi ni. Itu air yang bagi empat tu. Air mutlak, air mutanajis, air musta'mal, air apa ni, air musyammas, itu air. Ini taharah. Taharah apa mana taharah? Taharah dengan makna bersuci. Apa dia maksud bersuci di sini? Coba kita tengok definisi. Dia ada dua definisi. Satu dari sudut syarak, dari sudut bahasa Arab. Yang kedua dari sudut syaraknya ada dua. Ada dua definisi. Baik. Taharah mengikut bahasa Arab, dia panggil bersih dan terhindar daripada segala kekotoran. Itu mana taharah. Sama ada dalam bentuk hissi. Hissiyah maknanya benda yang ada fizikal, nampak. Ataupun yang makna hissi iaitu perkara yang boleh dirasa, dilihat, mana benda yang kita nampak lihat itu nama dia hissi. Contohnya ada najis kat sini, seketul najis. Nampak tu, oh, ni ada najis. Ataupun benda tu boleh dirasa lah, apa benda macam ni. Ataupun dia panggil taharah ma'nawiyah. Ma'nawi ni benda tu dihukum tidak suci. Tapi tak ada pun dia. Tak nampak pun dia. Dari sudut benda fizikal, macam kita jumpa orang bagi tahu, awak jangan solat di sini, atas kapek ni. Sebab ada budak kencing kat situ. Tapi air kencing dah tak ada. Air kencing dah tak ada. Bau pun dah hilang. Tapi orang tu yakin budak tu kencing kat situ. Maka itu dipanggil juga termasuk dalam, tak nampak dah. Hissi tak nampak. Tapi dia ada maknawi. Maknanya kita boleh tahu, oh, mana benda tu najis. Kita tak solat kat situ. Kalau kita tak tahu itu solat tak apa. Tapi orang tu dah beritahu. Tuan rumah dah beritahu. Jangan solat sini. Budak kencing sini. Tapi saya sempat basuh. Ataupun najasah maknawi seperti perkara yang mengaibkan ataupun sifat-sifat yang keji. Macam ada orang bercakap,
Orang ni bercakap, ialah mengeluarkan perkataan yang kotor. Betul tak? Engkau ni macam hayawan lah, macam binatang lah. Tak ada adab gini-gini. Itu kalau kita bahasa Melayu orang cakap macam tu, orang panggil bahasa apa tu? Perkataan kotor. Betul tak? Tapi di mana kotor? Ada ke mulut dia kena basuh lepas dia cakap? Lepas dia keluar perkataan tadi, menyumpah orang ataupun keluar perkataan yang lucah. Apa dia ni cakap kotor? Ada ke mulut dia kena basuh? Kena samak mulut dia, pakai sabun? Tak ada kan? Itu dia panggil najis ma'nawi. Najis ma'nawi. Najis hissi, najis yang boleh nak nampak, lihat, kita boleh tengok, boleh rasa. Bau pun ada. Sini nak ada bau yang kencing ni. Tak boleh solat kat sini. Sejadah ni kotor, sejadah ni kapek ni dah kena najis, wajib kita basuh kan. Jadi itu dia panggil perkara yang kita kena usahakan biar kita boleh faham, insya-Allah. Baik. Sekarang ni ada berapa najis? Cuba cerita. Najis ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Satu dia panggil hissi. Apa hissi? Perkara yang nampak. Memang nampak di situ najis. Atas baju kita ni contoh, nampak ni, kena tarik cicak sini. Kita tengok duduk jalan nak mari masjid ni, tiba-tiba diberak oleh burung. Najis. Kita nampak. Tak apa benda yang kita tak nampak. Itu dia panggil maknawi. Sama ada maknawi secara benda fizikal ataupun maknawi secara akhlaki. Maknanya macam tadilah. Orang ni keluar perkataan buruk, perkataan kotor, perkataan keji. Tapi di mana kotornya? Tak nampak pun. Mulut dia pun tak kena basuh kan. Tak ada lepas orang cakap merapu macam tu, awak pergi basuh mulut. Dia tak suruh basuh mulut, dia suruh pergi ambil wudu. Salat sunat taubat. Sebab dia dah mengata orang, dia dah buat satu perkara yang tidak baik kepada orang. Itu yang dikira najasah maknawi. Boleh faham ni? Najasah maknawi maknanya benda yang kotor tetapi tak nampak pun kekotoran itu. Itu dia panggil najasah maknawi. Alhamdulillah kita boleh faham. Baik. Sekarang ni kita dah faham dah makna maksud wuduk dari sudut bahasa. Dan juga diambil perkataan itu dia panggil at-taharah dari sudut bahasa. Mengikut bahasanya at-taharah, jadi ada 2, taharah hissi, taharah maknawi. Dan dia berbeza kalau kita belajar bahasa Arab. Dia beza di antara taharah dengan nazafah. Adakah peserta kita ni yang dah ikut kelas bahasa Arab? Biasanya kalau kita belajar bahasa Arab, di antara kata-kata hikmat yang kita disuruh ulang kaji oleh ustaz-ustaz kita, ustazah kita kata, an-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman. Ingat? Apa dia boleh ulang? Dia ngaji sekolah Arab. Kali madrasah dia panggil tak? Madrasah tak kira madrasah apa banyak sana madrasah. Orang yang ngaji madrasah, biasa kita kena hafal kata-kata ni. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh dari iman. Betul tak? Tapi dalam bab fiqh kita tak guna nazafah, kita guna taharah. Sebab nazafah ni untuk kebersihan yang fizikal dia nampak. Tapi dalam bab ibadat dah kita nak dua. Fizikal, secara fizikal dan juga maknawi. Secara fizikal dan juga secara maknawi. Jadi kita kena buat 2 perkara. Fizikal dan maknawi. Dua-dua sekali. Jadi tak sesuai dengan taharah, dengan nazafah. Maka kalimah yang digunakan oleh lafaz syarak, dia guna kalimah at-taharah. Kalimah at-taharah. Itu perbezaan lah. Di antara 2 kalimah ini, taharah dan nazafah. At-taharah dan an-nazafah. Taharah dan nazafah. Baiklah. Tamat kita perbincangan bahasa.
Taharah ada bagi dua. Yang pertama dia panggil hissi, yang kedua ma'nawi. Baik. Nah, ada soalan ke sini sebelum saya pindah ke definisi lain, wudu. Nah, kalau ada soalan saya tanya. Nah, Ustaz, saya nak tanya, sila. bagaimana kalau najis burung tu kita baru sedar selepas selesaikan solat? Ya, dia kalau Najis kita burung. kalau mengikut dalam kitab fiqh kita lah, fiqh mazhab Syafi'i ini, Hmm. kita kena ulang, kalau ada masa kita kena ulang balik lah yang tadi. Sebab kita solat tadi dengan menanggung najis, dia kira. Menanggung najis. Tapi ada lah kalau kita nak perbahasan dari sudut fiqh lain, ada ulama mengatakan kalau kita buat tu kita tak tahu. Mana kita nak pergi masjid, tiba-tiba diberak oleh burung atas kain tudung kita pun di belakang, kita pun tak perasan kan. Ya. Jadi bila kita tak tahu, kita solat dalam keadaan kita yakin kita tu bersih. Maka selepas solat dah, balik rumah dah baru terasa, macam ada benda. Jadi dia kata tak payah ulang lagi lah, sebab kita buat tu kita tak tahu. Dan waktu kita solat tu kita yakin kita bersih. Jadi ada dua pandangan di situlah. Jadi kita tengok keadaan lah. Kalau kita lepas solat je nampak, boleh ya ulang balik kan. Tapi kalau dah malam dah baru tahu, jadi kita pun banyak keraguan di situ. Jadi kita ambil berpegang dengan asal je lah. Aku buat tadi, aku yakin kita bersih. Wallahu a'lam. Nah. Ada lagi soalan? Silakan. Okey, kalau tak ada kita berpindah kepada tajuk kita ni yang kita nak al-wudu. Tadi taharah kan? Ini taharah. Yang ni wudu. Apa makna wudu? Apa Abu Anas tanya? Wuduk nak ambil air semayang lah. Betul lah, wuduk ambil air solat. Tapi dari sudut definisi perbincangan ulamanya, wuduk ni ada dua makna pula. Satu dari sudut bahasa, satu lagi dari sudut syarak. Dia kita kena baca dua-dua. Satu dari sudut bahasa, satu lagi dari sudut syarak. Pengertian wudu. Apa dia wudu? Dia wudu ni ada dua baris. Satu wudu dengan waw baris depan. Waw baris depan. Satu lagi wadu waw baris atas. Lain tu makna tu. Waw baris depan maknanya wudu. Yang kedua waw baris atas wadu. Ada perbezaan di situ. Baik. Yang pertama kita ambil dengan kalimah waw baris depan. Al-wudu. Al-wudu ambil daripada perkataan al-wada'ah. Diambil daripada perkataan al-wada'ah bermakna elok dan berseri. Elok dan berseri. Nak belajar ke bahasa Kelantan jarang-jarang? Nak ngaji ke kan? Nanti senang bila mari Kelantan, senang. Nak pergi beli apa-apa kat sini mudah. Bahasa Kelantan kata lawa, dia panggil comel. Al-wada'ah, berseri, elok, comel, lawa, aduk gitu. Baik. Maknanya wudu ambil daripada perkataan al-wada'ah yang bermaksud cantik, indah dan berseri. Lawa kata orang Kelantan. Lawa, comel. Dari sudut bahasa. Sebab apa? Sebab orang yang berwudu, nama wudu itu untuk berseri muka orang yang berwudu di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Orang yang berwudu mukanya berseri di dunia dan juga di akhirat. Berseri di dunia, berseri di akhirat. Jangan main-main. Macam mana berseri di dunia, Ustaz? Berseri di dunia maknanya atas dunia lagi. Kita boleh kenal tuan-tuan dan puan-puan, orang yang solat dengan orang tak solat ni muka dia lain, ceria muka orang solat. Masya-Allah, tabarakallah. Lebih-lebih lagi yang solat malam. Yang solat malam, masya-Allah, orang yang sentiasa solat malam ni muka dia ceria. Ana waktu belajar di Madinah dulu, seorang syekh dia cerita ada seorang pelajar ni orang putih, mari daripada Amerika, negara mana, gitulah lebih kurang orang barat. Dia bawa masuk Islam. Tapi istiqamah dia lain macam. Masya-Allah, istiqamah dia lain macam. Dia jaga sungguh solat dia, malam-malam dia tahajud. Separuh malam, ujung malam dia bangun. Jadi bila duduk dalam kelas, dia termengantuk, dia tidur.
Mengantuklah. Dia malam kan kuat tahajud tidur malam. Jadi bila pelajar Arab ni tengok orang putih ni tidur, dia jealous lah. Syekh pula tak kacau. Tak kata, bangun, bangun, bangun. Arab pun tidur juga. Kita panggil Mak Saleh kan. Mak Saleh ni tidur. Dia pun tidur juga. Syekh marah dia tidur. Syekh kata, bangun, bangun. Apa tidur? Dia kata, Syekh, engkau tak adil lah, Syekh. Aku tidur, engkau marah. Ni orang putih ni tidur tak marah. Dengar menarik cerita ni. Syekh tu kata apa? Anda ingat lagi? Nama Daud. Daud, sahabat kita yang orang barat tadi. Nama dah Daud. Dia kata, Daud tidur sebab malam dia tahajud. Engkau tidur sebab malam kau main. Syekh kata, engkau bangun, nam ya Daud. Daud tidur, engkau bangun. Jadi orang tanya, Syekh, kaifa ta'rifu? Kaifa ta'rifu bainal wajhaini? Bagaimana engkau kenal di antara dua wajah ni? Dia kata, alhamdulillah. Orang mukmin ni dia panggil ada farasah. Orang mukmin ada farasah. Ada scan mata dia tu boleh tengok orang baik, orang tak baik. Tapi kita tak boleh gunalah hujah tu nak tengok orang tak baik kita tuduh lah. Tidak boleh. Tapi dalam bab-bab begini bolehlah untuk nak puji orang tadi. Jadi alhamdulillah. Itu dia panggil al-wada'ah. Al-wada'ah maknanya bercahaya, bersinar, berseri. Itu dia panggil al-wada'ah. Jadi sangat besar. Jadi bagaimana orang bersinar? Dia tengok dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Bukhari Muslim. Satu malam, tak apa ke saya bercerita panjang sikit tapi. Satu malam Nabi kita SAW pergi ke perkuburan Baqi'. Kalau kita pergi Madinah, kubur orang Madinah tu nama dia perkuburan Al-Baqi'. Perkuburan Al-Baqi'. Kalau kubur Mekah, nama dia perkuburan Al-Ma'la. Ingat, perkuburan Mekah nama dia Al-Ma'la. Perkuburan Madinah nama Al-Baqi'. Ingat dua tanah kubur yang di dua tanah haram. Dan Nabi kita pergi ke Baqi'. Sampai di sana, tiba-tiba Nabi termenung. Nabi kata apa? Allah, Allah, ikhwani. Allah lah jaga saudara-saudaraku. Allah lah jaga orang-orang yang disayangi oleh kita. Saudara-saudara kita. Jadi sahabat-sahabat ni terkejut. Ya Rasulullah, alasna ikhwanuk? Wahai Rasulullah, bukankah kami semua ni saudara-saudara? Bukankah kami semua ni saudara? Nabi kata, bal antum ashabi. Kamu ni bukan saudara aku. Kamu ni saudara sahabat. Sahabat ni tinggi daripada saudara. Sebab sahabat ni orang duduk hidup dengan Nabi SAW bersama dengan baginda SAW. Tapi saudara-saudara ni orang yang datang kemudian setelah Nabi wafat. Tetapi mereka beriman. Itu nama dia saudara. Oh. Bila cakap macam tu, apa jadi para jemaah sekalian? Sahabat kata, ya Rasulullah, kaifa ta'rifuhum? Dengar ni. Kaifa ta'rifuhum? Bagaimana Rasulullah boleh kenal mereka sedang Nabi tak jumpa dengan mereka? Bagaimana Rasulullah boleh kenal mereka sedangkan Nabi SAW tak jumpa pun dengan mereka? Macam mana boleh kenal? Maka Nabi kata, Nabi buat satu bandingan analogi yang sangat simple, sangat mudah. Nabi kata, kalau kamu ada seekor kuda berwarna hitam, duduk dalam kawasan yang kuda warna hitam dan kelabu kat dalam satu kandang, tapi kuda kamu ada bulu putih di dahi. Ada bulu putih di dahi dia. Kamu kenal tak kenal kuda kamu? Oh, kenal lah sebab ada tanda. Nabi kata, demikianlah umat aku. Bila bangkit di akhirat esok, ghurran muhajjalin. Tengok dalam hadis yang saya papar tu. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umat aku akan dipanggil pada hari kiamat dengan tanda yang ada di dahi dan dia. Tanda putih di dahi dia dan ada tanda putih di kaki, tangan kaki dia. Masya Allah. Berseri-seri. Sebab apa? Min atharil wudu, kesan daripada dia berwuduk di dunia. Tuan-tuan ingat.
Yang kita naknya perkataan wada'ah, perkataan wudu itu membawa arti cahaya. Apa cahaya dia? Cahaya dianya di akhirat esok, Masya Allah, tabarakallah, ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kesan daripada wudu. Karena itu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Jadi ada kata-kata akhir ini daripada sahabat yang meriwayatkan hadis. Siapa yang mampu untuk panjangkan cahaya dia, buatlah. Maknanya kita lebih sikit lah kalau kita basuh muka tu, terlebih sikit lagi. Biar luas sikit punya kita punya zone, apa dia tadi, zone cahaya tu biar luas. Alhamdulillah. Ini penting. Jadi, jadi Alhamdulillah, insyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa kita berwudu. Orang berwudu di dunia ni bercahaya muka dia, ceria muka dia, dan di akhirat esok bercahaya bila keluar dari kubur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dari sudut makna al-wada'ah, dengan makna cahayanya orang yang orang yang berapa? Orang yang berwudu ni muka dia bercahaya. Jangan pula ada orang cerdik sangat. Dia kata, jadi kita pakai wuduk je lah, Ustaz. Tak solat lah. Awak ni cakap biar betul lah. Tak solat tu lain pula jadinya. Ini nak solat tu kena ada wuduk. Macam mana boleh ambil wuduk saja tu solat? Baiklah. Itu dia panggil cahaya. Baik. Dari sudut apa ni, syarak, definisi wuduk dari sudut syarak, wudu dengan bahasa waw bagi depan, kata nama bagi perbuatan menggunakan air pada anggota-anggota tertentu yang disertai dengan niat. Kita akan bincanglah nanti macam mana rukun yang pertama dalam bab wudu ni kan. Kata nama bagi perbuatan menggunakan air pada anggota-anggota tertentu yang disertai dengan niat. Jadi kita kena ada niat lah. Kena ada niat. Ketika itu barulah dia jadi berwudu. Begitu jadi berwudu. Jadi kita kena niat dalam keadaan yang tersebut, insya-Allah. Baiklah, itu makna bersuci, hissi dan maknawi. Dua-dua sudah. Wudu. Kemudian satu lagi, yang anda sebut tadi, dengan baris atas. Baris atas. Al-wadu. Al-wadu. Kalau kata al-wadu itu apa? Kalau kata al-wadu mana apa? Kalau kata al-wadu mana apa? Al-wadu maknanya nama bagi air yang digunakan untuk berwudu. Contohnya kita ni air kan. Air semangkuk kita nak ambil wudu, satu baldi. Itu nama dia wadu. Perbuatan ambil wudu, basuh muka, tangan, sapu kepala, kaki itu dia panggil berwudu. Al-wadu. Jelas? Baik. Sebelum kita teruskan lagi, kita nak bincangkan tentang definisi wudu. Wadu, boleh tak? Boleh siapa bincangkan al-wudu dan al-wadu? Fadal. Boleh faham? Alhamdulillah. Al-wudu dan al-wadu. Baiklah. Sekarang ni kita dah bincang tentang makna. Wudu, apa makna wudu? Perbuatan menggunakan air pada anggota-anggota tertentu beserta dengan niat. Anggota tertentu 4 anggota je dia. Apa dia? Muka, tangan, sapu kepala, basuh kaki. Maka datanglah baik, sebelum firman Allah Ta'ala, kita lagi satu lagi hadis tentang fadilat wudu. Fadilat wudu. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu.
Man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa dia berwudu dan elokkan wudu dia tu. Ambil elok dengan sunat dianya, dengan yang sunatnya, yang rukunnya, yang semua buat. Dia tidak berpada dengan rukun saja. Kita ambil sekali yang sunat-sunatnya. Kharajat khatayahu min jasadihi. Keluarlah dosa-dosa, maksudnya dosa-dosa kecil di sini. Keluarlah dosa-dosa kecilnya daripada jasadnya hatta takhruja min tahti azfarihi, sehingga keluar dosa-dosa dia dari bawah kuku dia tu. Masya-Allah, tabarakallah. Dosa dia dari bawah kuku dia, itu dia panggil kelebihan berwudu. Kelebihan berwudu. Man tawadda'a fa ahsanal wudu, siapa dia berwudu, dia elok wudu dia tu, keluarlah dosa-dosa dia, kesalahan dia daripada tubuh dia, sehingga keluar daripada celah kuku, daripada bawah kuku pun keluar dosa. Tapi ini dipanggil semua ni dosa besar, dosa apa? Dosa kecil. Adapun dosa besar perlu kepada taubat pada Allah SWT. Tak cukuplah dengan tu. Kemudian kelebihan tadi, mana-mana orang yang berwudu di akhirat esok akan bercahaya muka dia, kaki tangan dia, kesan daripada wudu. Jadi alhamdulillah, itu di antara kelebihan yang kita nak dalam ibadat yang besar ini, insya-Allah. Baik, sekarang ini kita nak pindah kepada cara-cara berwudu. Kaifa natawadda, bagaimana kita nak berwudu seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak belajar wudu ni susah. Sebelum daripada detail, kita nak ambil secara umum dulu. Secara umum, biar nampak dan kita faham. Iaitulah fardu ataupun rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. Dalam istilah orang mengaji kitab lama ni, dia kata rukun wudu ada 6, 4 basah, ada tu. 4 yang basah, 2-nya kering. Rukun wudu ada 6, 4 basah, 2 kering. Apa dia? Siapa dia boleh faham tu? 4 basah, 2 kering. Apa dia? Mana yang basah, mana yang kering? Rukun wudu. Yang basah tu anggota yang kita cuci, Ustaz. Apa dia? Muka, tangan, kepala, dahi, kepala dan kaki. Itu basah. Yang kering? Niat, Ustaz. Niat yang dan? dan tertib, Ustaz. Kita berniat Betul. dan tertib. 2 basah, 2 kering, 4 basah. Menarik juga kan? Cara-cara pembahagian dibuat oleh orang tua-tua kita ni seronok kita belajar. 4 basah, 2 kering. Yang basah tu, yang basuh lah. Termasuk yang sapu kepala. Yang kering tu, niat dan tertib. Niat dan tertib. Jadi kita faham sekarang ni, rukun wuduk kita ada 6. Yang pertama niat. Niat tu serta dengan basuh muka lah. Niat dengan basuh muka tu sekali lah. Kemudian membasuh muka, basuh kedua belah tangan hingga ke siku, menyapu sebahagian daripada kepala, dan membasuh kedua belah kaki sehingga ke buku lali. Kemudian dia panggil tertib. Apa nak tertib? Tertib ni tak boleh kita langgar. Contohnya kita pergi dekat ambil wuduk, orang duk basuh muka. Jadi kita hulur kaki dulu. Aku basuh kaki dulu, kau basuh muka. Tak boleh. Jadi kita kena ikut tertib. Bermula dengan basuh muka, dengan niat. Basuh kedua belah tangan sampai ke siku. Sapu kepala. Dia dalam minimal lah. Dia panggil sebahagian kepala tu dari sudut minimalnya. Nanti kita bincang lah yang afdal nanti. Seeloknya seluruh kepala itu disapu. Itu yang sunat. Sunat. Tapi sunat pun kena buat. Rugi kalau tak buat. Kemudian membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Ada pemakna ya, sila. Boleh tak kita gunakan kaedah yang tadi 4 basah, 2 kering, 4 dalil pada Al-Quran, dan 2 kering dalil pada sunnah, daripada hadis. Boleh tak? Ya, betul. Sebab Allah Ta'ala sebut 4 je. Allah Ta'ala sebut 4 saja. Alhamdulillah. Itu kepahaman ya. Kita nak faham ni.
gitu keadaan. Nah, jadi 4 basah 2 kering. 4 basah 2 kering. Alhamdulillah jelas kepada kita. Baik, kita pergi kepada dalil. Manakah dalil yang menunjukkan kita ni ayat Quran seperti yang disebut oleh Haji tadi, bahawa kita ni ayat Quran tu Allah Taala sebut mana ayat ni? Hmm. Baik, kita ni ada ayat sini. Ayat dalam surah Al-Maidah, qauluhu ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kamu. Tengok. Dalam ayat ini dia tak sebut pun niat. Dalam ayat ini tak sebut pun niat. Dia sebut dengan basuh muka. Ingat tak? Sebab tu Haji Tamzi sebut tadi, dalam Quran sebut 4, 2 lagi niat dengan tartib disebut dalam hadis 6. Barakallahu fiik. Ini maka basuhlah mukamu dan tanganmu sehingga ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sehingga kedua buku lali, dan jika kamu berjunub maka mandilah. Surah Al-Maidah ayat 6. Jadi ayat ini tengok, cuba perhati tengok. Nampak tak saya punya tanda panah ni, nampak? Panah bergerak ni, nampak tak? Jadi dalam ayat ni tengok dia kata wamsahu biru'usikum. Sapulah dengan sebahagian daripada kepala kamu. Ada setengah orang baca wa arjulikum, dan kaki kamu. Jadi dia pun kaki pun sapu juga. Ya, jadi kita mazhab 4 ni, mazhab Ahlussunnah tak. Dia mengikut bacaan atas. Baca atas ambil daripada faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Baris atas menunjukkan semua 3 ni basuh. 3 anggota ni kena basuh. Wamsahu bi ru'usikum, hanya untuk kepala saja, jangan pergi sapu. Jadi ada setengah mazhab lah, mazhab Syiah ke mazhab apa, dia pergi sapu kepala, sapu kaki. Sebab dia kata kaki dengan kepala tu dekat ayat. Kita kata no, tidak. Mazhab kita Ahlussunnah mazhab 4 ni mengatakan bahawa kaki balik kepada wujuhakum wa aydiyakum. Balik kepada wujuhakum wa aydiyakum, ambil ke atas. Kalau turun ke bawah tak nampak. Jadi sapu lah. Ini dalil daripada Quran, maka dalil daripada Quran lah kita diistimbak oleh para ulama 4 anggota wudu yang basah. 2 lagi tak ambil mana? 2 lagi tu, yang pertama ambil daripada hadis Nabi tadi, kita bincang di awal tadi, innamal a'malu binniyat, semua amalan bermula dengan niat. Jadi kita kena niat aku berwudu. Niat ambil air semayang. Tak apalah, wudu ke ambil air semayang, itu 2 tu dikira niat belakalah. Wudu dengan ambil air semayang, itu dikira niat. Nah, tartib ambil mana pula? Ambil daripada susunan ayat. Susunan ayat yang telah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Iza qumtum ila salati faghsilu, basuh muka. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuh tangan kamu. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala kamu. Wa arjulakum, basuh balik kaki kamu ilal ka'bain. Maka itu dia panggil tartib Quran ni. Allah Ta'ala sebut, kita kena ikut tartib apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Tak boleh tukar-tukar, tak boleh main-main. Sebab Allah Ta'ala tak akan sebut kecuali ada hikmat dan ada rahsia yang dikehendakinya. Ada hikmat dan ada rahsia yang dikehendakinya. Maka kita kena ikut tartib apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Ada pun hadis. Hadis. Wuduk menurut sunnah Nabi SAW
seorang rawi nama dia Humran. Humran ni Maula Uthman bin Affan. Humran ni dia hamba kepada Sayyidina Uthman. Satu hari Sayyidina Uthman dia minta air. Sahabat ni gitulah. Da'a biwadu'in. Tengok dia letak baris atas kan. Da'a biwadu'in. Uthman minta air nak berwuduk. Fatawadda'a faghassala kaffaihi thalatha marat. Tengok. Kita ikut orang panggil amali. Kalau mengikut dari sudut teori, dia akan bagilah rukun, sunat lain. Tapi dia sudah amali, kita kena campur semua. Yang sunat dengan rukun. Nantilah kita baca hadis dulu. Lepas pada ni baru kita pergi kepada pembahagian fiqh. Lalu baginda Sayyidina Uthman Khalifah membasuh dua tangannya 3 kali. Basuh tangan dulu ni. Basuh tangan sebelum rukun. Basuh tangan ni sebelum rukun. Ada katanya baca bismillah dulu situ. Bismillah, basuh tangan. Kemudian berkomo-komo 3 kali. Memasukkan air ke hidung dan menghembusnya kembali. Kemudian beliau membasuh mukanya 3 kali. Barulah sampai ke basuh muka 3 kali. Membasuh tangan kanannya hingga ke siku 3 kali. Kemudian tangan kirinya seperti itu juga. Kemudian dia menyapu kepalanya. Dia tak sebut 3 kali kepala. Membasuh kaki kanan hingga ke buku lali 3 kali. Dan kaki kiri seperti itu juga. Kemudian beliau berkata, Uthman kata apa? Aku telah melihat Rasulullah SAW berwuduk seperti mana wudukku ini. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka akan menukilkan kepada kita. Menukilkan kepada kita apa yang dilihat. Dan mereka akan lakukan apa yang dia tengok. Itu dia panggil riwayat secara amali dan juga secara qauli, secara teori. Tengok Sayyidina Uthman, dia panggil, ambil wuduk, dia ajar, dia buat apa dia tengok, kemudian dia kata apa? Kemudian dia kata, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Ini Uthman kata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu berwuduk seperti mana wudukku ini. Jadi aku tengok Nabi wuduk seperti aku, betul yang aku buat ni. Jadi dengan itu jelaslah kepada kita. Kemudian adalah kelebihan dia lagi dalam hadis ini. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza summa qama faraka'a raka'ataini." Siapa dia berwuduk seperti yang aku wuduk ini, kemudian dia solat 2 rakaat, dia panggil sunat wuduk. Ingat, lepas kita ambil wuduk, kita solat sunat wuduk. La yuhaddisu fihi ma nafsahu, tak khayal dalam solat tu. Ingat molek-molek khusyuk. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, nasihat diampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Allahu akbar. Kita ni para jemaah sekalian, kalau kita baca, kita tengok perkara yang dibuat oleh para sahabat yang menukilkan kepada kita amalan-amalan Nabi SAW, kita rasa tenang sebab inilah ibadat, inilah cara yang kita buat mengikut apa yang telah diajar oleh Nabi SAW. Maka daripada hadis-hadis amali, teori campur dengan ayat Quran, maka terkumpullah amalan-amalan sunat itu dan amalan-amalan yang wajib yang kita kena buat sebagaimana yang tertera dalam senarai kita ni. Tengok. Perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Yang pertama, baca bismillah pada permulaannya. Bila kita nak ambil wuduk tu, kita bismillah dulu. Bismillah. Kita mula dengan bismillah. Bermula dengan bismillah. Membasuh kedua-dua belah tapak tangan sampai sini. Nantilah dalam teori nanti saya buka. Tunjuk sini. Berkomor-komor. Memasukkan air ke dalam hidung dengan menggunakan tangan kanan dan mengeluarkan air daripada hidung dengan menggunakan tangan kiri. Jadi kita masuk gini. Lepas tu kita seh. Gitu. Itu maksudnya tangan kanan, tangan kiri. Dua-dua tangan terbergerak. Yang keenam, menyelak-nyelak janggut yang tebal. Apa namanya menyelak? Kalau ada janggut tebal lah.
Janggut saya ni tak ada apa, 2-3 orang gini. Jadi kita kena masukkan jari dalam tu. Itu makna menyelak. Masuk jari. Biar air sampai. Yang ketujuh, menyapu air ke semua bahagian kepala. Yang kita belajar kan. Separuh je. Gini cukup dah. Ambil. Kadang-kadang kita tengok orang ambil wuduk. Dia basahkan hujung jari. Ni. Tapi yang naknya, sapu kepala seluruhnya. Itu sunat. Yang ke-9, menyapu telinga dengan air di bahagian luar dan dalam cuping telinga dengan air yang baru, bukan dengan air yang digunakan untuk sapu kepala. Ini pekoh mazhab Syafi'i ini. Dia ambil daripada kitab Fiqh Manhaji. Maknanya, kita lepas pada sapu kepala, ambil air lain pula, masuk dalam telinga, masuk ini, sini, pusing. Gitu. Pusing. Dalam dan luar. Dua-dua sekali. Yang ke-10, mengulang sebanyak 3 kali pada basuhan dan sapuan wuduk. Eloknya 3 kali. Sebelah mendahulukan anggota wuduk sebelah kanan. Ini sunat. Kita ada 2 anggota, tangan kiri. Kita nak basuh kiri dulu. Macam orang kidal contohnya. Boleh je. Tapi sunatnya, afdalnya basuh tangan kanan dulu. Kalau basuh kiri dulu, antara 2 tangan, antara 2 kaki, sah. Sah. Tetapi meninggalkan yang afdal. Yang afdalnya, kanan, kiri. Kalau kiri ke kanan, sah. Tapi tidak afdal. Yang ketiga, yang ke-12, menggosok-gosok dengan tangan ketika membasuh anggota wuduk. Mana gosok, mana dia. Kita jangan pergi kat paip air, pakai letak tangan dia. Gitu ya, kita kena gosok. Gosok, tadlik dia panggil. Barulah sempurna. Nanti. Yang ketiga lah, berturut-turut. Mana jangan duduk lepas basuh tangan, buah dulu. Aku tengah wuduk ni, sapu kepala pula. Sambut buah lagi. Kaki pula. Tak. Sudahkan basuh dulu. Siapkan berwuduk. Siapkan baca doa wuduk. Nak buah-buah lah. Jangan duduk buah tengah duduk apa ni. Duduk ambil wuduk tu. Nanti kita baca dalam bab makruhatil wuduk. Makruhatil wuduk. Perkara-perkara makruh dalam bab wuduk ni. Yang 14, membasuh dan menyapu anggota wuduk melebihi had wajib. Tadilah. Hadis tadi. Man istata' yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa dia mampu nak luaskan kawasan cahaya tu, silakan. Siapa dia mampu nak luaskan kawasan cahaya, silakan luas. Supaya di akhirat esok, Masya Allah, bercahaya muka kaki tangan kita. Ghurran muhajjalin, dia panggil dalam bahasa Arab, ghurran muhajjalin, bercahaya muka kaki tangan. Yang ke-16, menghadap kiblat ketika berwuduk. Kalau mampu, kalau lah paip air kita menghadap ke lain, tak jadi masalah. Selepas ambil wuduk, kita menghadap kiblat, kita baca doa. Kan? Jadi taklah nanti, kiblat belah ni, tandas belah ni, iaitu tempat wuduk. Kita duduk paling begini, basuh. Tak boleh lah. Gitu. Kita basuh. Kita basuh mengikut apanya. Tapi seeloknya, kalaulah boleh menghadap, silakan. Berjimat cermat, ada telinga. Berjimat cermat menggunakan air ketika berwuduk. Kita kadang-kadang hari ni, masyarakat kita ni kurang kesedaran, kurang kepekaan, sebab mereka terlalu, orang panggil, mewah sangat dah air. Bila kita pergi tempat tak ada air, baru kita terasa kan. Mewah sangat air. Tambah-tambah pula air masjid. Bukan aku kena bayar pun, bil air masjid yang bayar. Jadi kita kata pembaziran itu tak kira di mana. Di rumah sendiri, membazir di masjid, sehingga kan dilarang menggunakan air banyak ni dalam wuduk, walaupun kita ambil air di sungai. Air sungai mana ada bil? Tuan, puan. Bahaya kita kalau dah terbiasa gitu, sukar untuk kita nak biasakan bila dah tak ada air, tempat kurang air. Jadi kita biasa mewah, susah. Ana baru je pergi ke negara Uzbekistan bulan sebelah baru ni. Di antara isu yang susahnya, tandas. Tandas dia bayar mahal. Kita bayar nak masuk tandas, kalau kat Malaysia ni 50 sen je.
tempat dia paling minima yang saya jumpa 2,000 som. 2,000 som ni lebih kurang 60 sen Malaysia. Tapi kalau kita pergi tempat pelancongan, di mall, di tempat komplek-komplek apa ni pelancongan tu, semuanya 5,000 som. 5,000 nak masuk tandas dia bermakna RM1.80. Maha tandas. RM1.80. Nak buang air pun susah, tapi air tak ada kat dalam. Kalau air mewah, kita kata okey lah. Kita bayar atau berbaloi kan. Tak ada air, kena bawa botol. Kena istinja dengan tisu. Istinja dengan tisu, istinja dengan, yalah dengan lain-lain, tak boleh dengan batu, sompak habis tandas tu kan. Istinja dengan tisu. Jadi kita yang tak biasa ni, terpaksalah bawa botol mineral tu 2-3 botol dalam poket pakai. Yang apa yang saya nak ceritanya, nantilah kalau nak pergi Uzbek, kita pergi pula lah lain kali. Nak ceritanya, kalau kita dah biasa mewah air, sukar untuk kita nak ekonomi. Sukar untuk kita nak berjimat. Jadi, walaupun di tepi sungai, kita jimatkan air penggunaan supaya itulah kebiasaan hidup kita. Alhamdulillah. Yang ketujuhlah tidak bercakap-cakap ketika berwuduk, jangan berbual kecuali kalau ada masyarakat orang tanya. Dah, macam anak tanya, apa? Dekat mana kunci kereta? Abang jawablah kat sini. Kat mana handphone duduk? Biasa budak cari handphone je. Yang lain-lain tak cari mana kan? Jadi dia boleh bercakap, tapi biarlah percakapan yang baik yang diperlukan. Kalau tak ada keperluan, just cakap. Sudah ambil wuduk, baru kita cakap. Ada tak Ustaz Abu Anas? Kita baca dalam buku, setiap anggota wuduk tak ada bacaan. Basuh muka baca, basuh tangan baca, basuh tengkuk. Kita kata ada dalam buku tapi tak ada dalam sunnah. Dan dia beza. Ada dalam kitab, dalam buku-buku yang bincang tentang wuduk, tapi tidak terdapat dalam sunnah Nabi SAW. Dalam sunnah tak ada benda tu. Yang adanya, diam, fokuskan kepada basuhan, membasuh anggota, sudah baru kita baca. Yang kita baca nantilah, ada di akhir nanti kita akan baca doa selepas ambil wuduk dan kelebihan-kelebihannya yang lain, insya-Allah. Jadi tak perlu baca. Ya, tak ada dalam sunnah. Saya jawab senang je, tak ada dalam sunnah bacaan untuk setiap anggota sebab kita nak cepat. Kita kadang-kadang ambil wuduk di masjid, ambil wuduk dekat RNR, orang beratur kat belakang, awak duk baca doa. Nanya kawan-kawan tu. Yang ke-18 membaca doa selepas wuduk. Ini dia panggil perkara-perkara sunat dalam wuduk. Alhamdulillah. InsyaAllah pendetailan kita akan sambung dalam siri yang akan datang besok. Cara-cara mengambil wuduk yang sempurna. InsyaAllah. Baiklah. Jadi kita ada masa sikit lagi 10 minit. Maka di sini saya buka ruang untuk perbincangan dalam masa 10 minit. Jadi setiap ujung kuliah kita akan buka ruang perbincangan. InsyaAllah. Jadi supaya para jemaah boleh berbincang. Apa sajalah soalan-soalan yang berkaitan ni. Jadi kita bagi peluang. Jadi ujung 15 minit sebelum akhir, itu sesi perbincangan. Kalau tak ada bincang, kita berhenti. Kalau ada bincang, kita teruskan perbincangan. InsyaAllah. Jadi kita tamatkan majlis kita dengan kafarah. Subhanakallah hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.